Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, jadi saya harap awak dah bersedia untuk kelas kita minggu ni. Baik, untuk 3 minggu yang sebelum ni, dah termasuk minggu ni, kita dah masuk pelajaran yang ke-9 iaitu Asas Sistem Sosial Islam. Okey, untuk 2 minggu lepas kita dah tengok dan saya ada bagi latihan dalam tajuk yang pertama dan kedua, yang mana awak boleh tengok apa sumber-sumber utama sistem sosial Islam dan adab dan etika serta matlamat sistem sosial Islam. Jadi untuk minggu ni ada beberapa lagi subtopik yang kita akan kupas, yang saya akan terangkan dengan awak. Jadi saya harap awak boleh dengar dengan lengkap dan sampai habis awak dengar. Saya harap awak boleh, ya. Okey, baik. Dalam sistem untuk kandungan kelas kita hari ini, kita akan tengok beberapa subtopik. Ada 2 subtopik utama dan 1 lagi subtopik santingan. Okey, untuk subtopik yang pertama, kita akan tengok apa keistimewaan sistem sosial Islam. Apa istimewanya sistem sosial Islam ni berbandingkan sistem sosial agama-agama lain. Ini yang kita akan tengok. Okey, yang kedua, untuk tajuk sampingannya adalah kepentingan sistem sosial Islam. Untuk apa sistem sosial Islam ni diwujudkan? Sebab apa? Apa faedah dia? Apa kebaikannya? Itu kita boleh tengok dalam kepentingan sistem sosial Islam. Okey, yang ketiga adalah merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan. Okey, untuk subtopik ni kita akan tengok ada beberapa tindakan yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh laksanakan untuk untuk menghidupkan sistem sosial Islam ni sebagai satu corak kehidupan dalam hidup kita. Sebab itulah saya nak awak dengar betul-betul sampai habis tajuk ni supaya boleh banding beza antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni semuanya berkait rapat dan sentiasa adil dan melengkapi antara satu sama lain. Jadi dalam sistem sosial Islam ni kita boleh tengok yang mana dalam kehidupan kita ni, dalam kita berkomunikasi pun ada adab-adab yang kita boleh fahami dan ada beberapa tindakan yang kita boleh laksanakan dalam untuk kita buat sesuatu tindakan dalam kehidupan kita. Okey, untuk yang pertama dalam keistimewaan sistem sosial Islam, kita boleh tengok salah satu keistimewaannya adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Al-Quran dan Sunnah ni adalah panduan kita yang utama. Jadi sistem sosial Islam ni dia kena bersumberkan Al-Quran dan Sunnah lah. Jadi dalam bersumberkan Al-Quran dan Sunnah ni ada beberapa perkara yang kita boleh tengok. Yang mana yang pertama, dia boleh menjalinkan perhubungan dan pergaulan antara manusia, antara satu sama lain, berteraskan panduan wahyu dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab dalam Al-Quran dan Sunnah ada semua dah peraturan dan ada adab komunikasi yang kita boleh ikut sahaja, yang kita boleh fahami dan kita lakukan dan wujudkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang mana dalam sistem sosial ni kita dia lebih kepada dalam kita berhubung lah. Yang kedua adalah pembentukan dan pentadbiran masyarakat yang bersumberkan kepada prinsip akidah, syariah dan akhlak. Sebab apa? Sebab setiap sistem sosial Islam ni kalau dia dah berpandukan Al-Quran dan Sunnah, pentadbiran dan pembentukan masyarakat ni dia akan lebih kepada Islam itu sendiri, tidak kira dalam akidah, syariah dan akhlak. Okey. Yang seterusnya adalah bermatlamatkan. Matlamatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat. Maksudnya matlamat kita dalam kita nak mencapai
hubungan yang baik, kita mesti ikut sumber Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai keharmonian dalam hidup kita. Hidup kita nak bersosial ni lah, supaya kita boleh aman dan sejahtera di dunia ni dan di akhirat. Sebab kita dah menjaga dan kita ikut segala peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Jadi tak ada masalah. Sebab dalam panduan hidup kita tak ada benda yang boleh merugikan kita. Semua benda tu akan sentiasa memberi kebaikan kepada kita, lagi-lagi di dunia dan di akhirat. Jadi itu yang awak kena faham. Yang pertama, sistem sosial Islam ni dia bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, saya harap awak boleh faham. Okey, keistimewaan sistem sosial Islam yang kedua adalah menjaga hak asasi manusia. Hak asasi ni maksudnya hak kita sebagai manusia. Jadi istimewanya sistem sosial Islam ni dia juga menjaga hak kita sebagai manusia. Hak kita macam mana? Okey, yang pertama adalah sistem sosial Islam ni dia boleh menjamin hak manusia, termasuklah dalam kita hidup, dalam kita persamaan darjat, hak untuk mendapat keadilan dan pemilikan harta dan kebebasan mengamalkan agama masing-masing. Walaupun sistem Islam, tapi dia menjaga juga hak asasi manusia dalam bentuk hak kita nak hidup macam mana. Kita nak hidup dalam rumah besar, kita nak hidup dalam rumah kecil, itu hak kita. Persamaan darjat pun sama. Sama ada kita nak kita nak kahwin dengan orang yang sama rata dengan kita, ataupun kita nak kahwin dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, lebih kaya daripada kita, itu hak kita. Hak untuk mendapat keadilan pun sama. Kalau kita dianiaya, kalau kita macam dibuli ke, ada hak kita untuk mendapat keadilan. Sama juga dengan harta. Kita ada hak untuk dapatkan harta supaya kita senang masa depan. Awak nak beli tanah banyak, itu hak awak, asalkan awak ada duit, asalkan duit awak tu halal. Kebebasan mengamalkan agama masing-masing pun sama. Kawan awak nak ikut agama dia, agama Kristian, itu hak dia. Walaupun kita dalam sistem sosial Islam, tapi kita menjaga hak asasi manusia. Itu maksudnya. Yang kedua adalah merealisasikan keadilan sosial kepada seluruh ahli masyarakat berteraskan kepada prinsip keadilan dalam Islam. Okey, jadi dalam tadi hak menjaga hak kita hidup macam mana. Yang kedua ni hak kita dalam adil, dalam kita nak berhubung dengan macam mana. Berteraskan prinsip keadilan dalam Islam. Walaupun kita dalam keadaan masyarakat bukan Islam ke Islam, tapi ada hak kita juga mesti dapatkan keadilan dalam kita nak berhubung antara satu sama lain. Yang ketiga adalah menyemai sikap memahami antara satu sama lain, antara ahli masyarakat lah. Itu dalam menjaga hak kita. Walaupun kita ada hak nak komunikasi, tapi kita kena jaga juga dan saling fahami antara satu sama lain, antara masyarakat, antara jiran. Okey, itu awak kena faham. Okey, keistimewaan sistem sosial Islam yang ketiga adalah menjadikan keluarga sebagai asas masyarakat yang sejahtera. Ini juga keistimewaan sistem sosial Islam. Dia boleh menjadikan keluarga sebagai asas masyarakat yang sejahtera. Dalam kita nak mencapai masyarakat yang sejahtera, kita kena jadikan keluarga kita bahagia dulu. Yang mana dia boleh mewujudkan individu yang berkualiti. Sebab apa? Sebab kita dah menjaga perhubungan kita antara satu sama lain, yang mana kita akan ada tingkah laku yang mulia, kita akan jaga pertuturan kita, berakhlak yang terpuji melalui pendidikan. Sebab kalau awak pergi ke sekolah, awak tak jaga adab awak tak berakhlak mulia,
awak tak akan dapat apa-apa juga. Tapi kalau awak ikut pendidikan dengan betul, asuhan daripada ibu bapa awak ikut dengan betul, jadi tak ada masalah untuk awak menjadikan keluarga awak sejahtera, aman dan boleh membantu awak untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Okey, yang kedua adalah melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa, yang sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini sebagai anggota masyarakat. Tadi sebagai individu yang berkualiti. Ini sebagai anggota masyarakat. Okey, kalau awak dah menjadikan keluarga awak sebagai contoh, awak akan mudah berkomunikasi dengan masyarakat di luar. Sebab awak dah membantu dan membentuk satu keluarga yang bahagia, dan awak boleh juga membantu ataupun menjaga masyarakat dengan mencegah ke arah kemungkaran, mencegah contoh kalau awak tengok masyarakat melakukan perkara yang tak baik, awak kena tegur dan awak tak payah ikutlah. Sama juga menyeru ke arah kebaikan. Contohnya awak ajak kawan-kawan awak pergi satu ceramah ke, ajak pergi masjid sama-sama ke, itu menyeru ke arah kebaikan lah. Contoh kalau awak tengok kawan awak ada niat nak melakukan sesuatu yang tak baik, awak kena bagi nasihat. Itu anggota masyarakat yang menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okey, yang ketiga adalah keharmonian institusi kekeluargaan. Okey, ini institusi kekeluargaan. Tadi individu, ini masyarakat. Yang kedua masyarakat, yang ketiga adalah kekeluargaan. Okey, sebab apa? Sebab kalau awak dah menjaga tutur kata, berakhlak mulia dan sentiasa berterima kasih dengan anggota masyarakat yang lain, awak boleh menjadikan institusi kekeluargaan awak jadi aman dan jadi harmoni, dan boleh membantu ke arah kesejahteraan masyarakat kita, contoh masyarakat dalam kampung, dan menjaga kesejahteraan kepada negara kita, negara Malaysia lah. Kalau awak dah menjaga institusi kekeluargaan dan membantu awak untuk mensejahterakan masyarakat dan negara, ia perkara yang amat baik lah. Sebab dalam setiap kita dari kecil lagi, kalau keluarga kita dah boleh bantu kita untuk jadi seseorang yang sangat baik, okey, jadi tak ada masalah untuk kita menjadi keluarga yang bahagia. Jadi saya harap awak boleh bantu diri awak sendiri. Okey, keistimewaan sistem sosial Islam yang keempat adalah membangunkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Dalam sistem sosial Islam ni juga dia boleh membangunkan insan yang berilmu dan berakhlak mulia kalau kita ikut sistem sosial Islam ni. Macam mana keadaannya kalau istimewanya sistem sosial Islam ni dalam kita nak membangunkan Islam yang berilmu? Okey, yang pertama adalah mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan. Okey, sebab dalam sekolah kalau kita berusaha fokus tentang ilmu, kita akan ada ilmu yang baik dan boleh memberi peluang kepada kita untuk ke peringkat yang lebih tinggi, dan boleh membantu kita untuk mengajar ahli keluarga kita untuk jadi macam kita juga, macam jadi orang yang berilmu juga, dan boleh memberi manfaat kepada ahli masyarakat juga. Okey, yang kedua adalah menitik beratkan pemupukan akhlak mulia yang melahirkan perpaduan kasih sayang dan perasaan hormat menghormati dalam masyarakat. Okey, dan kita nak membangunkan diri kita menjadi insan yang mulia dan berakhlak mulia, kita mesti titik beratkan akhlak yang baik lah. Sebab apa? Sebab kalau kita ada ilmu pun tapi tak ada akhlak yang baik, ada ilmu pun tapi biadab dengan cikgu, biadab dengan masyarakat, tak ada guna juga. Jadi orang takkan hormat kita kalau kita ada ilmu pun tapi tak beradab, kurang ajar. Tapi itu jadi satu masalah lah. Di dalam kita ada ilmu, kita kena ada akhlak yang baik. Kita kena ada rasa
hormat menghormati antara satu sama lain, antara masyarakat. Itu yang penting. Okey, yang ketiga adalah melahirkan individu yang terdidik dengan ilmu, pengetahuan dan akhlak mulia sebagai insan yang menjalankan amanah untuk membangunkan negara pada masa akan datang. Sebab apa? Sebab kalau kita dah terdidik dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia, jadi tak ada masalah untuk kita jadi seorang insan yang menjadi contoh kepada orang lain. Dan tidak ada masalah untuk kita menjadi insan yang menjadi idola kepada orang untuk membangunkan negara kita sendiri. Itu tidak mustahil. Kalau awak dah ada ilmu banyak, awak jadi orang yang berakhlak mulia. Jadi tak ada masalah untuk awak jadi contoh untuk membangunkan negara kita pada masa akan datang. Tak ada masalah. Tak mustahil benda tu terjadi. Sebab orang takkan nampak kita. Betul-betul kalau kita jadi seorang yang ada ilmu tapi tak ada adab. Itu jadi masalah kita lah sekarang. Tapi saya harap awak boleh jadi orang berilmu dan boleh jadi orang berakhlak mulia juga. Faham? Yang seterusnya kita akan tengok subtopik tambahan, kepentingan sistem sosial Islam. Apa pentingnya sistem sosial Islam ni dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan negara? Okey, ada 5 perkara yang menjadi aspek utama dalam kepentingan sistem sosial Islam. Yang pertama adalah agama. Yang kedua adalah perpaduan. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat adalah politik. Yang kelima adalah ekonomi. Ini adalah aspek-aspek yang utama untuk kita tengok apa pentingnya sistem sosial Islam. Okey, saya akan terangkan dengan lebih detail lagi. Jadi, sila dengar betul-betul dan fahami salah satu aspek ni lah dalam kepentingan sistem sosial Islam. Okey, kepentingan yang pertama adalah dalam aspek agama, yang mana kalau kita ikut sistem sosial Islam, kita akan dapat melahirkan masyarakat yang mentaati perintah Allah SWT dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita dah ikut adab dan etika sistem sosial Islam, kita dah ikut sumber, kita mesti berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis. Kalau kita nak bersosial, kalau kita nak berhubung, kita kena guna pertuturan yang baik. Jadi dia boleh melahirkan masyarakat yang baik dan sentiasa mentaati perintah Allah SWT. Jadi benda tu tak akan ada masalah kalau kita ikut sistem sosial Islam dalam kehidupan kita. Jadi saya harap awak boleh ikut sistem sosial Islam ni dengan baik dan jayanya. Okey, anak-anak murid? Okey. Seterusnya, yang seterusnya untuk kepentingan yang kedua adalah dalam bentuk politik. Okey, awak tahu kan politik ni dia akan ada dia beralih kepada satu kerajaan kepada kerajaan yang lain, tu politik lah. Ada beberapa permasalahan, ada beberapa cadangan, ada beberapa perbincangan yang kena ada dalam politik. Jadi kalau kita ikut sistem sosial Islam, kita ikut adat, kita ikut adab, etika, jadi dia boleh menjamin kestabilan politik itu sendiri sebab kita ikut sistem sosial Islam itu. Jadi yang kedua adalah memastikan pemerintahan dilaksanakan dengan adil dan amanah sebab kita ikut sistem sosial Islam. Jadi tak ada masalah kalau kita menjalankan politik tersebut dengan adil dan saksama sebab kita ada hubung kait, kita berhubung dengan baik. Itu benda tu takkan jadi masalah kepada kita. Okey, yang seterusnya, yang keempat, apa kepentingannya dalam aspek pendidikan? Okey, kalau kita ikut sistem sosial Islam, kita akan mampu membangunkan sistem pendidikan itu sendiri kepada
dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Holistik ni secara menyeluruh lah, yang mana boleh meliputi, boleh merangkumi, boleh diwujudkan dalam ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Kita dah tengok kan apa ilmu fardu ain, apa ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu ain, benda-benda yang dalam Islam ni lah, akidah, ibadah, akhlak. Kalau fardu kifayah, kita boleh tengok dalam sistem pengurusan jenazah, itu fardu kifayah. Jadi benda ni kita boleh nampak dan kita boleh bangunkan dalam sistem pendidikan kita itu sendiri. Lagi-lagi sistem sosial Islam itu sendiri. Benda-benda ni sangat baik untuk kita. Okey, kepentingan yang seterusnya adalah dalam bentuk ekonomi. Okey, kalau awak nak tahu ekonomi ni dia berlaku dalam perniagaan kita lah, itu ekonomi. Jadi apa kepentingannya kalau kita ikut sistem sosial Islam? Dia boleh menegakkan keadilan dalam ekonomi itu sendiri dalam kalangan masyarakat kita. Sebab dalam Islam ni kita mengelakkan sistem yang haram dalam Islam lah. Contohnya sistem riba. Kita ikut sistem jual beli dengan betul, kita haramkan riba. Jadi benda tu akan jadi keadilan dalam sistem ekonomi kita. Seterusnya, memberi kebebasan kepada semua pihak berkuasa berusaha mencari harta dan memiliki kekayaan secara halal, walaupun kita dalam kelompok yang bercampur. Okey, untuk kepentingan yang terakhir, kita boleh tengok dalam aspek perpaduan dalam kalangan kita, dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan negara. Jadi kalau kita ikut sistem sosial Islam dengan betul, kita boleh mewujudkan masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain. Sebab apa? Walaupun kita ada masyarakat yang bukan Islam, ada masyarakat yang Islam. Jadi tapi kalau kita ikut sistem sosial Islam, kalau kita sebagai orang Islam ikut sistem sosial Islam, kita boleh berhubung dengan cara yang baik. Tak ada masalah untuk masyarakat yang bukan Islam ikut kita dan jadikan kita sebagai contoh untuk kita hormat antara satu sama lain. Siapa yang tak hormat dengan kita kalau kita dah hormat dengan orang lain? Kalau awak bertutur dengan perkataan baik, takkan orang nak maki hamun awak. Itu boleh mewujudkan perpaduan antara kita. Baik, seterusnya dalam main point ataupun subtopik yang terakhir, iaitu merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan. Tajuknya macam susah, tapi sebenarnya kita nak tengok apa tindakan ataupun suasana yang sesuai untuk kita nak wujudkan sistem sosial Islam ni dalam kehidupan seharian kita. Senang saja kalau kita boleh tengok. Okey, yang pertama adalah gotong royong. Sebab kita berkomunikasi dengan baik dalam gotong royong, kita bekerjasama. Jadi ia boleh membantu kita dalam boleh membantu memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Dia boleh membantu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Yang kedua, dia boleh mewujudkan suasana saling membantu dan bekerjasama antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab untuk kebaikan kita sendiri. Jadi suasana ni ataupun tindakan ni dia boleh membantu kita untuk mewujudkan sistem sosial Islam dengan suasana yang baik. Sebab itulah kalau orang ajak, contoh kawan-kawan ke kampung-kampung, ajak ada amalan gotong royong, jadi tak ada masalah untuk kita bantu antara satu sama lain. Okey, program yang kedua untuk meningkatkan sistem sosial Islam dalam kehidupan kita ni adalah program Remove. Okey, program Remove ni adalah rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Kebiasaannya sekolah yang ada sekolah yang ada pelbagai kaum ni akan ada. Kalau macam sekolah kita tak adalah, sebab sekolah kita ada yang Melayu dengan Iban je. Tapi kalau sekolah lain, contoh kalau di Miri ada banyak murid yang pelbagai kaum. Jadi sistem ni dia boleh memupuk perpaduan dan menjalinkan hubungan yang baik antara murid daripada pelbagai kaum. Jadi
kalau ada program ni sangat menarik sebab mereka akan guna pakaian yang ikut kaum mereka sendiri. Jadi program ni sangat baik untuk kita ikut dan boleh wujudkan perpaduan antara kita lah, antara satu sama lain. Baik. Okey, jadi tindakan yang terakhir untuk kita wujudkan sistem sosial Islam ni dalam kehidupan kita adalah sukaneka. Kalau dalam sekolah, tiap tahun sekolah kita akan buat sukaneka ataupun buat pertandingan sukan pada awal tahun. Sebabkan ada pandemik ni, jadi masalah lah benda tu. Jadi ini adalah salah satu juga untuk bantu kita wujudkan sistem sosial Islam dalam kehidupan kita, yang mana